budak tengah mau. Tengah ada selera. Tengah kembang-kembing menarik nafas muda itu. Cinta murni itu mengapa tak disambut, ha? Itu abang tahu. Semuanya abang dah faham. Tapi takkanlah disebabkan benda sebutir itu awak suruh abang menyerajah masuk ke rumah Cik Lazim tu. Peluk, dakap dia, minta diterima si Anas tu menjadi menantunya. Perkara ni tak pernah dibuat orang. Mulalah nak berdikir benda yang tak berkait. Kita suruh benda lain, ini mengacau pindah ke sarang tebuan pula. Susah. Memang payah memikirkan perkara ni. Memang payah. Dulu abang nak rekomenkan dia minta calonkan si Jenab anak Pak Miat tu. Biar dia masuk ke dalam ubin-ubin hatinya. Si Jenab tu pun ada harap bintang filem. Apa lagi yang dia nak? Cantik macam bidadari turun dari langit pun, bang. Kalau hati dia tu dah kuncup, abang fikir bola mata dia tu nak menerima. Si Jenab tu abang tengok bukan main lagi usaha ni. Kerja tak usahlah nak dikata-kata. Pantangnya duduk berehat. Sembayang dia tak tinggal. Agama dalam hidup manusia ni, Dun, memang mustahak. Memang penting. Kalaupun dia tak dapat menunjukkan jalan makrifat kepada suaminya, menghafalkan rukun 13 tentulah dia lancar. Siapa pula yang tak faham dengan rukun sembayang tu, bang? Ada keterima di akal kita. Benda yang boleh menyongsong dia semakin dekat, semakin rapat ke pintu syurga, dia tak mahu. Ditolaknya budak Jenab bertuah tu. Sekarang ni dah pandai pula nak tukar selera, beralih pandangan kepada tubuh badan semelu tu. Kalau hati dia dah suka, abang nak tahan macam mana? Awak pun bukannya tak faham. Si Melu tu abang dengar. Tak baik awak mengkeji pemberian Tuhan tu, Dun. Nanti kalau cakap awak tu belok ke simpang hati sendiri, baru jalan Lampung melenggang terapung. Warisan keluarga, bang. Takkan boleh nak menyepak ke tepi. Baru tak tengahlah jawabnya. Kalau ketumbit kasih dah mula sambut menyambut, merekah macam taji ayam yang baru nak terbuka. Botak tengah ke, botak kiri ke, itu bukan cermin bagi dia lagi. Kasih tu mengatasi segala-gala. Dialah yang membuat manusia semua jadi gila. Kalau dah tahu begitu, sengaja awak nak mengagah-agahkan si Anas tu biar jalan di tengah-tengah. Esok, kalau dah dihempap di si Ayed, dihimpit pula si Melu, baru jalan menganga sudahnya si Anas tu. Abang pergi tanya dulu. Janganlah cakap benda yang tak tentu jawabnya ni. Malaslah. Amallah sifat abang malas tu. Kok nanti semakin labuh dah gua abang dengan kepala lutut tu. Esok kalau disuruhkan mandikan mayat, jawablah diri tu malas. Dia bangun mayat-mayat tu semua yang tersimpan lama tu. Akhirnya lari tonggal langgang. Sampai kuduk rumput dekat tepi longkang tu, tengok abang lari tak benang. Amboi. Sedapnya mendoakan abang berlari macam tu. Bang, abang nak pergi ke tidak ni, Kan tadi dah dikatakan, abang tak kuasa, malas. Jadi, abang minta biar saya pergi sendiri? Awak ni macam orang tak faham bercakap lah. Bukankah sebentar tadi dah abang katakan si Melu tu nak dijodohkan dengan si Ayed? Tapi belum terjadi lagi, bang. Abang dengar si Ayed tu tak apa pula silapnya. Tiba-tiba saja dah jatuh pula biji matanya cuba nak bercinta dengan tubuh badan si Melu tu. Kalau kita dah tahu cerita indah si Gunung Intan tu, nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi kita tahan budak tu dengan batang terberau? Saya tahu. Belum ada kumbang lagi menyunting si Melu tu. Sekarang, siapa yang dulu, dia nak bertepuk tangan, ketawa, mengilai tengah malam. Memang susah. Memang susah lah hal budak ni. Si Anas tu mana? Mana si Anas tu? Dia berwakilkan saya, bang. Kalau ada apa yang tak kena, abang rojokkan dengan saya. Itu yang eloknya. Itulah yang baik. Sekarang cuba awak ceritakan. Awak ceritakan macam manakah dia tu boleh terpaut, terpikat kasih kepada si Melu tu.
Cuba awak ceritakan macam mana cinta tu boleh timbul bulat macam buih dari mulut buaya kenyang memaham bangkai tu. Cakap. Beratnya lebih berat dari menggalas besi keluli, Mak. Kalau tak nampak wajahnya tu, terasa macam langit 7 lapis tu berlomba-lomba mengepak badan Ayik yang kurus melidi ni, Mak. Macam-macam rasa ada. Lepeh, pepeh, rata. Tapi yang herannya, Ayik masih boleh juga bernapas, Mak. Sungguh ajaib hidup ni. Berat betul budak ni. Sampai menceceh. Bunyi orang termakan pula getah-getah. Tak ada umpama yang boleh diumpamakan. Begitu indah tapi sakit. Begitu sakit tapi sungguh nikmat. Inilah yang gilanya, Mak. Nak fahamkan benda yang tak faham-faham. Macam mana pula benda yang faham tak terfahamkan tu? Yang dikatakan nikmat tu rasanya terlalu jauh. Tapi dekatnya sekilas ke depan mata aja. Bendanya tu ada, Mak. Tu tinggi atas jari telunjuk Ayik ni. Ada diam kan, dia terasa antara cecah tak cecah aja. Ada gerak kan, dia dah jauh semeter. Dia menari-nari antara jari telunjuk dengan jari hantu Ayik ni. Ada tu makin Ayik gila-gila kan nak bercakap dengan dia. Tiba-tiba saja dia menusuk ke lubang jantung Ayik ni, Mak. Amboi, masa tu meluh betul-betul tersenyum antara dua alis mata Ayik ni. Sampai juling berpusing biji mata hitam Ayik ni, Mak. Itulah seksa nikmat namanya. Si Melo tu, apa dia dah pekat adat kasihkan kamu ni? Agaknya dia pun sedang menanggung seksa manis begini, Mak. Barangkali lebih teruk lagi, lebih berpina-pina macam memandang matahari agaknya. Bila pula dia berceritakan segala keindahan pahit yang dia rasa tu? Dia tak adalah ceritakan. Ayik agak aja. Mana boleh Ayik cinta seorang diri je, Mak. Inilah yang memelikkan, Mak. Kamu bercerita macamlah baru pagi tadi dia berjenguk ke tingkap bilik tidur kamu tu. Dia selalu melemparkan senyuman nakal penuh cinta kasih tu, Mak. Kalau terkena senyuman nakalnya tu, amboi, terasa menusuk ke lubang jantung ni, Mak. Terasa panas seluruh badan ni. Amboi, mata jadi galak, hidung jadi kembang. Tapi bila Ayik sedar, dia dah jauh meninggalkan Ayik. Alangkah malangnya Ayik ni, Mak. Baru dia tersenyum, Ayik dah mabuk macam ni lambung ombak besar, Mak. Berat betul kamu ni, Ayik. Mabuk sampai tak sedarkan diri. Itu baru senyumnya. Kalau dia tegur, panggil nama kamu. Barangkali mau tercicir semua yang melekat dekat badan kamu tu. Parah betul kasih yang tak sampai ni, Mak. Apa kini orang kata, dekat bau najis, jauh bau kasturi dan melati? Jadi dah bulat azam kamu tu, yang turun daripada pangkal hati tu? Dia bergolek ke mana pun, yang bulat tu takkan bertukar jadi lonjong bersegi, Mak. Kalau dia menolak, macam mana? Waktu tu dah tak boleh Ayik kata. Mak, mencantum kasih ni satu kerja yang bukan kepalang tanggungnya. Kalau silap caranya, amboi, mau lengang dunia ni dari kokok ayam dan derai suara murai. Bertambah teruk kamu ni, Ayik. Sebulan kamu buat perangai macam ni, mau melengkung tambak Johor tu. Saya tak kisah, ya. Tapi hati saya ni tak boleh nak terencat bila tahu ada orang lain buat cadangan sama dengan saya. Saya mahu ayah pergi juga Minang untuk saya. Kalau dia tak terima, ayah yakinkanlah Pak Lasim tu tentang cinta saya yang bulat dan tiang kapal ni. Payah benar ni. Alah, kenapalah si Ayat tu meraban pilih gadis sama dengan saya? Kalau dia tanya kamu dengan benda yang sama macam mana? Ayah, hati saya ni dah lama berkunang-kunang, ayah. Kalau dia tak dapat apa yang diajatkan, saya takut saya ni jalan simpang penang. Ayah fikir begini sajalah, Nas. Alhamdulillah, akhirnya ayah faham juga. Kamu carilah perempuan lain bagi mengganti si Melo tu. Lah. Maksud ayah yang lebih cantik, yang lebih rajin, yang lebih kuat berusaha untuk hidup dan lebih setia kepada seorang suami. Kau carilah dia. Tentu kau bahagia. Itulah sifat-sifat yang ada pada Melo, ayah. Beralahlah sikit kepada adik sepupu kau tu. Ayah mahu saya merenapkan hati saya sendiri. Siapa pula kata begitu? Ayah, dalam berkasih ni biar hati orang lain yang punah ranah, asalkan hati kita ni tetap tinggal seketul. Hei, ayah ni bukanlah apa sangat, Anas.
cuma mengenangkan kamu tu lebih tua dari dia. Jadi apalah salahnya kalau kamu mengambil contoh hidup dari sebatang lilin? Kerana hidup itu amat baik Anas. Biar diri ini terkorban, asalkan orang lain menerima kesenangannya. Saya tak mau mengalah ya. Inilah yang menyusahkan kerja ayah ni. Ayah, saya masih tetap juga dengan pilihan saya untuk menyunting si Melu tu. Buah hati saya. Yang dah lama berbutik kasih ni. Terlanjur kamu telah melambakkan perasaan hati kamu tu. Sekarang ayah nak tanya. Macam mana dengan si Melu? Rahsia dia belumlah lagi jadi rahsia hidup saya, Ayah. Ayah bukan nak tanya rahsia dia. Yang ayah nak tahu sekarang ni, macam mana dia sanggup tidak ke dia menadahkan kasih sayang kamu yang datang mencurah tu? Si Melu belum jadi isteri saya, habis nak kata macam mana lagi, Ayah? Oi, Anas. Manusia sekarang ni dah berlari-lari di bulan sana tu, tahu? Saya tahu, ya. Jadi kamu di bawah ni janganlah asyik leka melamun dengan cinta kasih sayang kamu dah hancur berkecai kopak-kapak tu. Kemana pergi dan kemana sudahnya hidup kita ni nanti? Kemana sudahnya? Orang lain tu tak tidur malam kerana mengejar kemajuan. Dah pandai membuat skru alat-alat elektronik. Dah pandai berkomputer. Dah pandai menjalankan teropong dalam diri manusia. Tapi kamu masih mengeluh kerana seorang perempuan. Habis Abah tak mau menolong saya ya? Nak ayah cakap macam mana lagi pun ayah dah tak tahu. Nanti kalau ayah kamu ni dah padam dan kamu pula menyambung hidup ayah, di situ nanti baru kamu tahu. Baru kamu tahu semua benda-benda yang kau pegang ni kontot-kontot belaka macam ayah ni. Tapi masa tu kamu dah terlambat, Anas. Dah terlambat. Kerana yang panjang-panjang tu yang boleh disambungkan dengan awan yang tergantung tu dah pun dipegang di orang. Inilah yang menakutkan ayah ni, oi Anas, oi. Usah ditanya. Usah dirisaukan, Cik Ali. Hai. Macam manalah saya nak tahu kalau saya tak rajin bertanya. Dan macam manalah hati ni nak tenang kalau saya belum tahu lagi akan jawapannya. Semuanya ini, Celasim, adalah datangnya daripada penyakit rasa juga. Itulah awak ni, Cik Ali. Zaman kemajuan ni, kita tak boleh bersikap berjalan berlenggang-put. Kita tak boleh lambat macam kukua. Kita mesti tegas. Kita kena bajak tanah, membenamkan mata tenggala, mata traktor, mata pencakar, biar dia terbenam jauh ke dalam tanah. Sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya. Di situ kata sejarah hidup manusia yang lalu. Terbenam, terdapat semua sumber-sumber harta karun yang berupa intan belian, emas berbungkal, ringgit bersepuk. Hai, takkan senang hidup manusia yang berada macam ini, Cik Ali. Memanglah begitu. Begini sajalah, Cik Ali. Kata manusia yang pandai-pandai. Setiap hidup yang bernyawa, berakhir juga jalan sudahnya. Berakhir juga senyum marahnya. Begitu juga dengan senyum marahnya, Cik Ali. Saya setuju tu. Kalau manusia tidak percayakan dirinya sendiri sebagai tongkat, sebagai tiang, sebagai paksi yang luruh menyulam ke salur hatinya, yang bersinar cahaya untuk meneropong keadaan tanah, dia sebenarnya rupa saja manusia. Tapi hakikat hidup yang mengalir di alur hatinya dan nadi serta empulo yang penuh darah merah, dia masih lagi tak faham, Cik Ali. Hai, longlai lah jenis hidup orang pokai macam ni. Hei, pening. Lagi saya tak faham. Tak faham saya ni, Celatim. Hai, dengan cakap yang senang yang baru saya keluarkan tadi. Minta manusia orang yang macam kita ni biar faham pada diri. Kita terpaksa menarik usaha yang lebih luas. Tanah tapak yang tempat kita pijak ni, tak bolehlah kita gunakan tempat menari, tempat bertanda. Kita kenalah jadikan dia tempat medan perjuang untuk mencana penglihatan mata, pendengaran telinga, kecekapan hati, keukuhan hati. Berjuang?
Berjuang macam mana pula tu? Besar sangat bunyi cakapnya. Hai, begini Cik Ali. Perjuangan hidup ni bukan sekadar untuk suruh kelamin saja. Ya. Banyak perkara lain lagi yang kita boleh buat. Yang penting sekali untuk memajukan diri kita ni sendiri. Ini perdoain mustahak kalau kita gagal untuk membangunkan kesedaran, kebolehan, kepintaran yang bergulung dalam sampul akal, cekal hati, cekal semangat dari darah yang mengalir itu. Rasanya kita ni gagal berfungsi sebagai manusia yang berbeza daripada binatang. Hai, itu satu harapan yang amat tinggi, Cik Lasim. Saya ni memang suka tengok orang maju. Berlumba-lumbalah kita mencapai kesenangan. Ini kepastian namanya Cik Ali. Saya tahu. Letakkanlah minuman tu. Tuangkan sekali. Inilah anak saya, Melo. Dah bedah tengok dia Cik Ali. Udah? Belum. Inilah baru pertama kali saya jumpa dia. Inilah satu-satunya anak saya. Cik Ali tanyalah dia. Memang. Saya pun memang nak tanya dengan dia ni. Agaknya dia pun setuju apa yang saya cakapkan tadi. Cik Ali. Ya. Minumlah ini, Pak Cik. Mengajar. Baik belum? Ya. Janganlah tengok lebih-lebih sangat anak saya tu Cik Ali. Nanti cair pula dia. Saya tu bukanlah apa-apa sangat Lasimun. Cuma terkenangkan kita ni pernah menjadi muda. Masa kita dah muda dah lama habis Cik Ali. Ya. Kalau kita pakai sikap muda juga susahlah dibuatnya. Apa benda yang kita nampak, kita renung, semuanya berkenan di hati. Cik, tak lagi dulu. Sila belum? Bertuahlah awak Cik Lasim. Tuah apa pula yang datang mengolik ke rumah saya ni Cik Ali? Anak awak tu, si Melo. Ya. Kata orang kalau anak yang tua tu perempuan, sejuk. Bertuah mak bapaknya. Murah pula rezekinya. Tak adalah macam saya ni. Ada anak seorang laki-laki. Pening kepala saya ni dibuatnya. Kenapa pula tu? Tak tahulah saya. Macam-macam tindak. Anak-anak kita ni sebahagian daripada kita Cik Ali. Kalau ditakdirkan lelaki, lelakilah dia. Kalau Tuhan anugerahkan perempuan, perempuanlah dia. Cuma terpulanglah pada kita menghitam putihnya, membaik buruknya. Jadi abang ke sana tu cuma bercakap pasal macam mana orang susah nak jadi senang, begitu? Bukanlah begitu. Tapi kalau Cik Lasim tu dah sebutkan barang-barang tu semua, abang nak buat macam mana? Takkanlah abang nak potong pula cakap dia. Mengapa abang tak suarakan hasrat abang datang ke rumahnya tu nak meminang? Bukannya nak mendengar dia bersara pasal hidup. Ada. Tapi abang tak ada peluang. Gaya saya abang nak kelencong cakap abang ke jalan maksud, diluruskannya balik. Memang dia aja yang banyak cakap. Tapi apa yang dicakapkannya itu semua yang betul belaka. Dia menasihati orang supaya kuat bekerja bagi menghadapi zaman moden ni. Apa pula ni? Begitu lama abang bersapa di rumah dia, abang kata abang tak ada peluang. Ya. Takkanlah mendengar cerita macam mana orang nak susah nak jadi senang sampai abang terlupa maksud tujuan abang tu. Kamu ni cakap cuba betul sikit, Endun. Memang betul abang tu gitu. Semua yang dia dengar percaya sangat. Tapi padahal anaknya buat tak tahu aja. Menuduh abang main serikat jarang ni
Boleh menyebabkan hati ni terjongkang-jongkit dibuatnya, tahu Endun? Tambah pula otak ni kalau dah sengit ke utara. Takut nanti semua benda-benda yang bulat ni menjadi lonjong belaka. Dan awak ni pun boleh jadi bulat bersegi dibuatnya, tahu tak? Amboi, tak terima salah buatan sendiri. Siapa kata abang tak terima? Dah tu, mengapa ya abang mengarut nak tukar sifat saya ni menjadi panjang lonjong? Padahal apa yang kita so lontarkan pada Pak Lasim tu, sikit pun tak mau keluar daripada ujung lidah tu. Dia tu tak sama dengan kebanyakan orang. Oh, padanlah dia suka menasihatkan orang pasal tak sama macam orang. Dia tu tak pandai berhasad dengki, tak pernah langsung mengupat keji. Fikir awak tu tak sempurna, Endun. Malah dia tak fikir melalui kasih sayang ni manusia boleh hidup sempurna. Siapa pula kata kasih sayang dapat menjamin semua orang hidup senang? Hei, meraban betul orang tua ni. Dia kata manusia macam kita ni patut sangat memikirkan macam mana nak membuat skru, macam mana nak membuat alat-alat elektronik. Bukannya memikirkan macam mana nak kahwinkan anak, nak berebut-rebutkan seorang perempuan. Jadi abang dah kira berapa banyak skru punat elektronik kat rumah dia tu? Jangan awak meraban menyuruh abang mengira itu ini tu, kenapa? Kan abang yang menyebutnya tadi. Apa yang dikatanya itu betul, Endun. Manusia macam kita ni tak patut sangat dah menyimpan sikap lama kita tu. Kita semua merasa puas apabila dah dapat menanam pokok sebatang dua. Dah merasa puas. Apalah? Dah bertalam-talam ke intan belian yang bergayut pada badan saya ni? Ke situ pula perginya. Tanah abang yang sekangkang kera tu, abang dah tambah menjadikan 100 hektar luasnya. Dusun abang tu, abang dah penuh tanamkan dengan petai jering buah durian. Kamu jangan cari pasal, Endun. Siapa pula yang nak cari pasal ni? Salah kata saya tadi. Kan kita dah putus menyuruh abang ke rumah Pak Lasim tu membuka mulut, meminang si Melo. Balik ke rumah, abang cerita kebaikan Pak Lasim tu, menasihatkan abang supaya suruh jadi orang senang. Sebab seumur hidup abang sekali pun abang tak pernah mendengar nasihat begitu punya baik. Supaya orang bekerja kuat. Itulah yang abang herankan sikap dia tu. Bukannya abang memuji kosong aja, Indun. Tidak. Kalaulah ditakdirkan abang ni menerima nasihat seperti itu semasa abang masih muda belia lagi, dah tentu abang membatalkan saja niat abang nak berkahwin dengan awak. Dah tentu abang ni gilakan macam mana nak menjadi orang yang berjaya di dalam hidupnya. Suruh pergi meminang untuk anak lelakinya, tak terdaya. Ini konon nak menambahkan harta. Bang, janganlah nak mimpi di siang hari. Jangan cuba abang nak mendebus kecewa hidup abang tu melalui anak-anak abang tu. Mereka tu ada hidup sendiri tu, abang. Kalau abang tak suka dengan cara hidup mereka tu, abang tak boleh paksa mereka mengikut cara hidup abang. Anas! Oh, Anas! Abang nak buat apa dengan dia? Keluar, Anas! Keluar! Jangan nak mengurungkan diri aja di atas tu. Jangan nak bersedih, melendangkan air mata, seolah-olah bercinta berpuluh-puluh tahun. Turun! Ayah ni nak bercakap. Budak dah patah hadapan, nak ajak berunding. Tak boleh ke? Takkan sangkut apa yang abang cakap kan? Anas! Turun! Ni kenapa pula ni? Bermuram durja aja. Takkanlah abang tak tahu. Ayah tanya dia, bukan tanya awak. Yang awak menyebut ni kenapa? Oi, Anas! Ya, ya. Ada ke barang yang berharga dah hilang pada diri kamu ni? Jawablah! Jangan macam ayam berak kapur saya. Ayah ni risau tak? Risau! Kali dia dah dengar apa yang abang cakapkan tadi. Dah tu? Kenapa pula? Kali keluar lidah tu tak boleh bercakap. Sekarang abang nak paksa dia bercakap. Mana boleh? Jadi kamu dah dengar lah. Ayah tak cakapkan soal nak kahwinkan kamu dengan semelo tu. Kamu jadi begini. Jadi kamu ni bersedih lah kerana tak dapat memeluk gunung tu. Inilah bahananya. Inilah bahananya kalau ada mata-mata tak digunakan. Ada hati-hati tak dipakai. Menokok tambahkan tanah dusun ayah yang tak cukup tu. Itu kerja anak laki-laki. Itu kerja orang yang tahu menilaikan nafas yang turun naik. Soal nak kahwin dengan semelo tu,
kamu patut memedungkan perkara itu di dalam hati kamu. Jangan sampai dia terkeluar. Jangan sampai dia terkeluar menutup mata dan perasaan kamu tentang orang lain itu boleh hidup berjaya, tetapi kamu ni asyik dengan perempuan saja. Abang nak patah ke semangat dia pula. Anas, sekarang ayah nak tanya. Kalau kamu tak bertanah, kalau kamu tak berdusun, bolehkah kamu ni senang hidup dengan bercinta saja? Ha? Tentu tak boleh, kan? Janganlah abang nak rosakkan hatinya pula. Biar dia rosak sekarang sebelum terlambat. Kalau dia tak bertanah, kalau dia tak berdusun, di mana kamu nak mendirikan rumah tu nanti? Ha? Di mana? Cuba cakap. Manalah Ayat boleh tahan lama-lama gini, Mak. Hati Ayat ni makin nak karam, makin nak tenggelam dah rasanya. Kejap lagi datanglah dia. Kesalah kau bising-bising, ha? Menyemakkan fikiran Mak aja. Apalah yang melambatkan kaki untuk mendapat kemari? Padahalnya bukan jauh sangat, Mak. Tak sampai 10 kilometer pun. Kalau ia pun bersabarlah sikit, ha? Elok orang tu nak cepat, kan bersepak tunggul pula dia. Jangan diumpat-umpat orang yang tak ada, Ayat. Kan langsung tak datang. Begitu lambat, cepatlah sikit masa, oi. Hati ni tak sabar lagi dah rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pun Pak Long, Mak. Panjang umur dia. Kalau dia lambat, kamu sumpah dia macam-macam. Abang masuklah. Allah. Pak Long, jemput duduk. Iyalah. Pak Long. Tahu. Pak Long dah tahu. Pak Long dah tahu dah. Tolonglah saya ni, Pak Long. Kalau tidak mau longlai badan saya ni, al-maklum sajalah. Batang keladi kalau disalai, lentuknya mencecah harang, Pak Long. Memanglah Pak Long datang ni pun nak menolong. Kalau tidak takkanlah Pak Long ni mau bersusah payah sampai terseradung kulit cempedak tu. Nasib baik Pak Long tak terlentang. Kalau tidak, mau pendek nyawa ni dibuatnya, tahu. Kenapa Pak Long tak bawakan kawan Pak Long kemari? Nak buat apa? Habis siapa nak bawa semua barang dah siap tu? Biar Pak Long saja yang mengalasnya segala barang-barang hantaran kamu tu. Kalau Pak Long tak larat, boleh Pak Long panggilkan beca. Takkan Pak Long nak junjung, nak kepit, nak bimbit semua? Kesum. Baik. Buka cuping telinga kamu tu. Luas-luas. Biar apa yang Pak Long kata ni terus masuk ke dalam telinga kamu. Ya, Pak Long. Dan sampai ke otak kamu. Apa kenanya ni, bang? Kamu ni semua memang suka sangat menengok Pak Long ni membuat kerja-kerja gila. Suka sangat menengok Pak Long ni langkah tak betul. Lenggang tak kena. Mulut mencecik. Saya tak faham ni, Mak. Orang yang gila bercinta ni mana dia faham cakap yang senang-senang. Pak Long cerita pasal cinta ke ni? Kamu ni betul-betul lah tak ada mata, Ayat. Ada hati nak kahwin dengan semulu anak Palasin tu. Apa? Kamu ingat dia tu suka sangat ke menengok muka yang manis macam kamu ni? Kenapa pula, bang? Dia tu bukan memandang muka, bukan memandang rupa, tahu Sob? Dia memandang apa yang ada dalam kepala. Kamu Ayat? Ya, Pak Long. Dah banyak harta karun yang kamu kumpulkan. Dah bertimbun kesenangan yang ada pada kamu. Dah cekal hati itu nak menempuh cita-cita yang sukar dicapai tangan. Saya makin tak faham ni, Pak Long. Mulai daripada hari ini, Pak Long tak mahu kamu menjadi pemuda lembik. Kamu mesti bangun, Ayat. Ya, Pak Long. Duduklah. Pak Long suruh bangun tadi. Aku kata duduk. Iyalah. Kamu mesti insaf, Ayat. Kamu mesti insaf. Kerana generasi kamu ni tergantung di atas macam mana kamu berusaha untuk hidup dan mencapai kesenangan yang telah disediakan kepada kamu terlebih awal dulu. Kalau kamu asyik leka, bersedih dan berangan-angan nak kahwin dengan semelo itu saja, Pak Long khawatir. Pak Long khawatir kamu akan hanyut. Hanyut ke mana? Kamu akan menjadi
manusia yang hanya tahu menikmati keindahan bangunan yang tinggi-tinggi. Kilang-kilang yang mengeluarkan beraneka jenis barang yang berbaris-baris. Tetapi generasi kamu akan menyumpah, akan menyesal di atas sikap dan semangat kamu yang lembik. Sekarang kamu bangun lagi. Kamu bangun. Saya dah berdiri sekarang ni, Pak Long. Kamu sekarang ni berada di dalam mimpi. Jadi, kalau kamu tak sedar, tak celikkan mata, kamu akan menanggung rugi. Sedangkan orang lain tu mengauk keuntungannya. Kamu tahu tu, Ayek? Begini saja. Jangan potong cakap saya dulu, Cilasim. Jangan potong cakap saya ni dulu, Cilasim, oi. Kenapa Cik Ali ni marah sampai merah mata ni? Tujuan saya datang ni ada membawa 2 hajat yang amat besar. Hajat besar? Ya, hajat besar. Dan sebentar lagi akan saya terangkanlah apa hajat itu. Ceritakanlah. Jadi, sebelum tu, saya ingin nak memberi kursus sikit kepada Cik Lasim ni. Kursus apa pula ni, Cik Ali? Sebelum Cik Lasim terima di atas apa yang nak saya terangkan sebentar nanti, terima satu pun tak mengapa. Kalau ditolak kedua-dua sekali, lagi baik. Cik Ali bercakap ni macam orang dah tahu ceritanya. Tapi saya ni tak tahu apa-apa pun. Dah tu, dipacunya punggung saya ni dengan tali tas. Diminta lekas, diminta cepat. Apa yang lekas, apa yang cepat ni? Radang memikirkan soal hidup ni pun boleh mengimpiskan nyawa saya ni, Cik Lasim. Sebutkanlah, Cik Ali, apa bendanya tu? Janganlah lemaskan fikiran saya ni. Begini. Begini, Cik Lasim. Ya. Saya datang ni ada membawa hajat dari anak lelaki saya. Anas namanya. Hajat apa pula tu? Sebelum itu, inginlah saya terangkan kepada Cik Lasim. Anak lelaki saya tu, dia bekerja sebagai kani biasa je sekarang ni. Jadi, kalau mengikut skim perkhidmatan kerani, kalau dia menunjukkan minat kerja yang mendalam, amanah dan bertanggungjawab, maka dia akan dinaikkan ke pangkat kerani besar. Eloklah tu. Jadi sekarang ni anak saya tu dah pun terbuka isi hatinya. Terbuka isi hati macam mana ni? Takkanlah Cik Lasim tak tahu, tak faham. Macam mana saya nak tahu kalau Cik Ali tak ceritakan pada saya? Terbuka tu maknanya dia dah nak melepaskan hidup bebas. Nak melepaskan hidup orang-orang bujang. Nak melepaskan hidup orang bujang? Begitulah katanya. Takkah dia orang tahu? Orang yang dah berkelamin pun kalau boleh nak masuk ke dalam ruangan orang-orang bujang. Dia orang ni memang nak menjerat lehernya sendiri. Mengikut daripada pengakuan dia, yang dia nak melepaskan hidup bujang tu adalah untuk memikul dari tahun ke tahun. Teruskan, Cik Ali. Dalam usaha dia nak memasuki ke ruang hidup yang penuh dengan cabaran dari segi sosial, ekonomi, agama, maka anak saya tu telah pun memilih si Melo. Si Melo? Bagi mendirikan teratak hidup dia tu. Oh, begitu. Jadi teranglah sudah akan hajat anak lelaki saya itu yang sedang bingung membuat keputusan. Sekarang ni sejelaslah ceritanya. Alhamdulillah. Jadi macam mana sekarang ni? Terima ke tolak? Tadi kata ada membawa 2 hajat. Memanglah. Hajat yang lagi satu macam mana? Hajat tu begini. Sebelum saya terlupa, nama anak Cik Ali tadi, siapa namanya? Anas. Berapa umurnya? 28 tahun. Tak tu sangat kan? Tidak. Yang lagi satu tu, apa hajatnya pula? Hajatnya pun serupa.
dia ingin nak melepaskan diri daripada alam bujang. Tapi dia tu muda sikit orangnya. Baru 22 tahun. Anak buah saya. Mula-mula tadi anak. Ya. Yang kedua anak saudara. Jadi mereka ni bersepupu lah. Hajatnya pun serupa. Seperti mana yang saya katakan tadi. Dia ingin nak meninggalkan alam bujang yang manisnya tu. Kenapalah bodohnya budak dua orang ni? Dia ni nak memasuki ke ruang hidup orang-orang yang berkelamin. Yang payah je ni, dia pun memilih semelur tu juga. Hai, ini berat punya kerja Cik Ali. Dua tuna menyunting satu dara. Hai. Inilah yang saya tak fahamkan ni. Inilah yang saya tak fahamkan. Habis apa katanya? Hati saya ni berkata. Ya. Menyerit-nyerit dia, meraung dia di dalam ni. Minta gugurkan saja hajat mereka yang manis, cantik dan rupawan serta ikhlas itu. Hai. Minta dia pesongkan saja ke tempat lain. Hai. Habis apa katanya pula? Makin saya marah. Tolak. Biar dia punah kedua-duanya sekali. Tak menjadi contoh hidup kepada orang lain. Saya mahu anak-anak saya tu menjadi dan memikirkan di tahun 1990. Bertenang, Cik Ali, bertenang. Kalau kita tercicir ketika itu memang parah, Cik Lazim. Saya dah tak ada ketika itu. Jadi saya tak mahu anak-anak saya semua tak berreta. Saya mahu anak-anak saya tu kaya harta benda. Saya mahu anak-anak saya tu kaya cipta. Saya mahu anak-anak saya tu kaya dengan kemewahan hidup di dunia ni. Takkan hajat itu besar sangat, Cik Ali? Memanglah. Hai, kalau mereka tak tercapai, macam mana? Mereka mesti bekerja keras kerana itulah satu jalan bagi mereka. Kalau tidak, saya tak tahulah apa yang akan terjadi nanti. Memangnya baik kalau kita semua dapat berkongsi hidup. Tapi apa yang lebih penting lagi? Kalau kita semua dapat berkongsi pengalaman hidup. Kerana dengan pengalaman aja kita boleh mencerna, menjadikan ia sebagai benteng harapan untuk terus hidup. Terus maju ke depan. Habis, bagaimana dengan cinta dan kasih sayang kita? Tetap ada. Tetap mulia. Tapi tak pula terpenuh, tak tercapai tangan. Tak mengapa. Tak bercinta bukan artinya mati. Tak tercapai tangan bukan artinya tak bahagia. Koperasi yang kita bangunkan atas 3 nama ini yang lebih penting. Anas, Aid dan Meluh mempunyai fungsi cinta yang berpanjangan. Inilah hasil nilai cinta kita bersama. Cinta pada diri kita. Cinta pada Bagilah saya setahun untuk mengikiskan sifat kasih dengan Melo ni. Kenapa pula begitu, Aid? Kerana cinta saya pada Melo lebih tebal dari kursi tempat duduk ni. Aku pun begitu juga, Melo. Bukankah kita ni dah terpaut dalam satu persaudaraan? Buat apa, Aid kenang ingat sejarah yang tak dapat jadi tadan baik tu? Mari kita bangunkan bersama, Aid. Kemudian baru kita fikir untuk mencari kebahagiaan. Tapi bukan dengan cara membiarkan diri kita ni hanyut bawah arus. Melalui usaha 3 serangkai anak-anak muda yang keras hati ini, kita boleh menempuh kemajuan dengan lebih bermakna lagi.
Macam mana, Ayat? Tentulah dia setuju.